Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muaz bin Muhammad Firdaus. Saya daripada MC 247 and saya daripada course Interpersonal Communication. Saya akan menerangkan tentang faktor kemunculan rasionalisme dalam Islam. Rasionalisme sering digunakan oleh golongan bijak pandai Islam yang mempunyai pendidikan barat. Dan aliran Mu'tazilah adalah golongan rasionalisme yang dilihat oleh Said Amir Ali yang membawa tamadun Islam mencapai pemikiran intelektualisme yang tinggi. Permulaan rasionalisme adalah berkaitan tentang ilmu bidang matematik dan falsafah yang mula berkembang dalam kalangan masyarakat. Dan antara faktor kemunculan rasionalisme adalah untuk menjadikan umat Islam berfikiran intelektual dan dapat melahirkan umat Islam yang lebih fokus kepada aliran akademik. Selepas kejatuhan kerajaan Turki Osmaniyah, seperti yang kita tahu, umat Islam memerlukan pemikiran dari segi falsafah dan ilmu yang mampu untuk menjadikan negara Islam sebagai negara yang penuh dengan ilmu. Hal ini menjadikan Said Amir Ali menukar falsafah kolonialisme kepada rasionalisme. Ahli pemikir falsafah menganggap bahawa ajaran Islam tidak dapat memberikan bukti yang kukuh bagi sesuatu perkara, dan mereka percaya bahawa sesuatu isu hanya dapat dibuktikan melalui analisis fakta dan juga data. Di samping itu juga, rasionalisme wujud pada zaman moden Eropah dan disebabkan masyarakat pada zaman tersebut ingin keluar dari pengaruh gereja Kristian yang mempunyai pemikiran tradisional yang meletakkan iman sebagai pegangan utama dan menyebabkan penggunaan akal fikiran terbatas. So daripada sini, Said Amir Ali ni dia menukar, memperbaharui ideologi rasionalisme barat kepada ideologi rasionalisme dalam Islam. Itu saja. Terima kasih. Nama saya Izzat Irfan bin Hassani daripada jurusan Mass Communication, iaitu Interpersonal Communication, iaitu MC247. Saya akan sambung bagi tentang faktor kewujudan rasionalisme dalam Islam. Pada abad ke-19, pemikiran rasionalisme ini semakin popular seperti yang berlaku di negara India, iaitu seperti tokoh terkenal di negara tersebut yang dikenali sebagai Syed Amir Ali yang telah melaungkan semangat rasionalisme di negara tersebut. Syed Amir Ali ini dia telah menjadikan falsafah rasionalisme sebagai pegangan dalam hidup beliau bagi memperjuangkan Islam. Hal ini bertujuan untuk umat Islam diselamatkan daripada kelesuan dunia intelektual dan mencontohi kebangkitan intelektual pada zaman kerajaan Bani Abbasiyah. Seterusnya, aliran rasionalisme turut mempunyai percanggahan dari pandangan dalam soal Islam seperti fiqh, teologi dan lain-lain. Antara tokoh yang menentang pemikiran nasionalisme ini adalah Imam Ahmad bin Hanbal sewaktu kerajaan Bani Abbasiyah. Oleh itu, Imam Ahmad telah dipenjarakan oleh Al-Mu'tashin dan pemikiran beliau telah disekat pada zaman tersebut. Rasionalisme ini telah mula wujud sejak sebelum zaman pencerahan pada abad ke-18 lagi. Gerakan rasionalisme ini wujud ekoran berlakunya perkembangan dalam bidang intelektual dan falsafah pada abad tersebut. Seterusnya, ketika ia masuk pada zaman pencerahan dia merupakan zaman kemuncak gerakan rasionalisme dan ideologi ini telah mula tersebar di negara-negara barat yang berdekatan. Perkara ini ia berlaku disebabkan oleh kehadiran tokoh-tokoh atau ilmuwan yang membawa ideologi serta menyebarkannya ke seluruh masyarakat tempatan pada zaman tersebut. Antara tokoh-tokoh yang membawa ideologi ini
ialah Descartes, Leibniz dan Spinoza. Seterusnya, rasionalis menjadikan akal sebagai asas dalam sumber pengetahuan mereka. Sifat ini dapat menjadikan umat Islam membangun dari segi intelektual dan pemikiran akademik. Dan secara umumnya, falsafah rasionalisme adalah merupakan satu kaedah saintifik untuk memahami asas ataupun penyebab sesuatu fenomena, perlakuan dan tindakan terjadi. Kerajaan Turki Uthmaniyah merupakan kerajaan Islam yang menjadi penaung dan pemelihara kepada umat Islam di seluruh dunia. Kerajaan ini telah bermula sejak akhir abad ke-13 dan ia mencapai zaman kemuncaknya pada abad ke-15. Kerajaan Turki Uthmaniyah ini merupakan ia dikatakan sebagai sebuah kerajaan Islam yang menggantikan kerajaan Bani Abbasiyah, di mana yang kita tahu pada zaman tersebut mempunyai ideologi rasionalisme yang tinggi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Elisha Saharuddin daripada Course Mass Communication. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin membentangkan tentang kesan rasionalisme terhadap agama Islam. Peringkat awal rasionalisme dalam pemikiran Islam telah diketuai oleh sebuah kumpulan ahli pemikir yang dikenali sebagai Mu'tazilah, iaitu tidak mempercayai takdir dan tidak mempercayai nasib yang ditetapkan oleh Allah SWT. Hal ini bertentangan dengan agama Islam kerana Islam meraihkan penggunaan akal dalam memperoleh ilmu pengetahuan, bukan hanya dengan pengalaman semata-mata. Namun, apabila ajaran Islam tersebar luas melalui dakwah dan penyampaian ilmu kemajuan, hal ini telah menarik perhatian Barat untuk mereka membawa pulang ilmu itu untuk dijadikan amal di seluruh dunia. Selain itu, rasionalisme juga mempunyai kelemahannya tersendiri. Antara kelemahan rasionalisme adalah masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Hal ini berlaku kerana kuasa dan eksploitasi oleh golongan ilmuwan yang menindas orang bawahan. Dengan adanya kelemahan rasionalisme, mestilah ada kesan yang negatif yang memberi impak terhadap agama Islam. Antara kesan negatif terhadap Islam ialah merosakkan akidah seseorang individu Islam. Jika kita rujuk balik pada maksud rasionalisme ini merupakan pemikiran yang menolak konsep Tuhan. Apabila manusia berfikir secara itu, ia akan menjejaskan hubungan manusia dengan Allah SWT. Selain itu, rasionalisme juga membuatkan fikiran kita terbatas. Selain dari konsep Tuhan, rasionalisme juga menolak konsep wahyu yang menerangkan pelbagai ilmu pengetahuan di luar kebolehan manusia biasa. Oleh itu, ia menyebabkan manusia hanya mendapat ilmu pengetahuan melalui panca indera. Di samping itu juga boleh memecah belahkan umat Islam. Ia melalui saluran politik. Dasar pecah dan perintah negara Islam dipecahkan kepada sempadan, wilayah, daerah, kampung, desa dan sebagainya. Namun, ditiupkan lagi dengan semangat nasionalisme, suku, puak, kedaerahan. Hal ini telah mengakibatkan mereka mengangkat martabat negara masing-masing, termasuk sejarah zaman jahiliah negara tersebut, sehingga sejarah Islam yang gemilangan dilupakan begitu sahaja. Sekian daripada saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nak Amir Atika binti Muhammad Azizi daripada kos Masscom Advertising MC244. Hari ini saya akan bincangkan tentang kesan rasionalisme bagi agama Islam. Kesan rasionalisme bagi agama Islam yang ketiga adalah meruntuhkan asas agama Islam. Hukum agama Islam dipandang remeh dan hina berpunca daripada sikap rasionalisme yang mengutamakan pemikiran yang logik. Seorang ahli falsafah, ilmuwan dan ahli matematik atau dikenali sebagai bapa falsafah moden dan bapa matematik moden yang berasal daripada Perancis pada tahun 1596 hingga 1650 iaitu René Descartes. Menurut beliau, rasionalisme hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal sahaja dapat memenuhi keperluan yang dituntut oleh semua pengetahuan yang ilmiah. Beliau adalah ahli falsafah yang menolak segala bentuk keimanan, kepercayaan dan ayat-ayat suci. Hal ini kerana pada pandangan Descartes, beliau tidak percaya dengan perkara atau benda yang tidak dapat dilihat oleh panca indera manusia kerana ia pasti bahawa perkara yang dilihat itu tidak benar dan tidak logik jika difikirkan dengan akal fikiran. Malah, beliau lebih percaya kepada pemikiran yang berasaskan kriteria, clearly and distinctly. Beliau juga pernah menolak kewujudan Tuhan serta menolak semua kepercayaan dan juga pengamatan agama lain. Ajaran rasionalisme ini yang dibawa oleh Descartes telah menyebabkan berlaku pergaduhan dalam kalangan masyarakat kerana ada di kalangan mereka yang tidak bersetuju dengan pandangan tersebut. Ini adalah wajah René Descartes dan ini adalah buku yang ditulis oleh beliau bersama lagi dua orang ahli falsafah di Perancis. Kesan rasionalisme bagi agama Islam yang terakhir adalah kesan terhadap pendidikan. Antaranya adalah melatih manusia menggunakan akal pada tahap maksimal. Hal ini dapat melatih manusia untuk menggunakan akal semata-mata ketika berfikir dan dapat menyelesaikan masalah dengan berpegang kepada ideologi. Dengan adanya kewujudan ideologi ini, rasionalisme dapat diterapkan dalam sistem pendidikan dengan membantu memahami dan mempraktikkan pemahaman yang rumit dan kompleks. Ini telah membantu membina sistem pendidikan yang berasal dari manusia seperti ilmu matematik, astronomi dan biologi jika disusun berasaskan logik. Sebagai contoh, Ibn Khaldun, beliau adalah seorang falsafah yang berpendapat bahawa pendidikan adalah proses transformasi yang diperoleh daripada nilai-nilai Al-Quran dan hadis serta berlandaskan falsafah atau pengalaman agar dapat mempertahankan kewujudan manusia dalam peradaban masyarakat. Di dalam buku beliau iaitu Muqaddimah, beliau sendiri menyatakan bahawa terdapat beberapa cara pengajaran dan pembelajaran yang harus dipatuhi oleh para pelajar. Antaranya, guru harus memberikan masalah atau persoalan yang bersifat umum dan menyeluruh untuk mengetahui tahap kemampuan pelajar untuk berfikir. Kemudian, setelah diberi masalah atau soalan kepada pelajar, guru perlu menerangkan dengan terperinci agar pelajar dapat memahami dengan perkara yang disampaikan. Hal ini dapat menggalakkan para pelajar untuk meluahkan segala idea atau buah fikiran, melatih diri untuk berbincang dan lebih menambah keyakinan diri. Kesannya, ia dapat melahirkan para pelajar yang mempunyai fikiran yang kreatif, kritis dan inovatif. Ini adalah wajah falsafah agama Islam iaitu Ibn Khaldun dan juga buku yang beliau tulis iaitu Muqaddimah. Nama saya Putri Nur Aina binti Zulkarnain dari kos Perhubungan Awam. Seterusnya ilmu tentang bentuk merupakan sebenar-benarnya ilmu dan ilmu ini hanya dapat diperoleh oleh akal. Ilmu daripada akal memenuhi ciri-ciri kebenaran, truth, kekekalan, permanence, stability, ketahanan, duration dan ketentuan certainty. Rasionalisme mendapat gerapan yang lebih mendalam, sistematis dan utuh di tangan René Descartes. Pendekatan Descartes yang mempengaruhi sebilangan ahli-ahli falsafah barat dikenali sebagai kesangsian radikal iaitu radical doubt,
Kata radikal merujuk kepada kesangsian yang asas dan juga ekstrim, kerana bagi Descartes, kebenaran mestilah pasti dan tidak goyah. Berdasarkan kata-kata White 1991, tidak boleh ada sama sekali kesangsian walaupun sedikit dalam akal. Sesuatu idea tu perlu ditolak jika timbul kesangsian. Sebagai lawan rasionalisme yang berteraskan akal, empirisisme ialah fahaman yang menegaskan bahawa semua pengetahuan manusia bersumber daripada bukti atau pengalaman deria. Kalau awalan fahaman rasionalisme telah tersemai sejak Plato lagi, maka awalan fahaman empirisisme telah bermula 5 abad sebelum Masihi, iaitu pada zaman Aristotle, apabila timbul ungkapan tidak ada yang dapat difahami kalau tidak terlebih dahulu kita tangkap dengan panca indera. Oleh itu, cabaran yang dihadapi oleh rasionalisme ini mewujudkan pemikiran liberal atau liberalisme. Rasionalisme merupakan salah satu fahaman yang mempunyai sekurang-kurangnya sebahagian ilmu manusia yang bersumber daripada akal tanpa bantuan deria. Seterusnya, pemikiran rasionalisme ini mewujudkan pemikiran yang negatif dalam kalangan umat Islam, khususnya dari aspek pembentukan sosial individu serta pembentukan pendidikan dan sosial. Bagi saya, kita sebagai umat Islam tidak perlulah cenderungkan pemikiran kita ni dengan perkara-perkara yang negatif, kerana kita sendiri mempunyai akal yang telah dikurniakan untuk berfikir. Malah kita hanya wajib menurut perintah Islam yang lebih mudah, kerana Islam itu kan mudah, dan meninggal sesuatu perkara apabila berasa was-was atau tidak yakin demi menjamin pemikiran yang baik. Sekian daripada saya. Terima kasih. Nama saya Nur Hazmadisa binti Hazli dan saya daripada kos komunikasi massa perhubungan awam. Cabaran yang dihadapi oleh rasionalisme ini adalah kewujudan pemikiran liberal atau liberalisme. Rasionalisme merupakan salah satu fahaman yang mempunyai sekurang-kurangnya sebahagian ilmu manusia bersumber daripada akal tanpa bantuan deria. Awalan fahaman ini telah bermula pada zaman Plato sehingga beliau disebut sebagai orang yang pertama dalam sejarah yang berusaha memberikan penerangan yang sistematik tentang struktur akal atau mental. Beliau juga yang mempelopori doktrin bahawa tidak ada apa-apa yang wajar disebut pengetahuan yang dapat diperoleh daripada deria dan bahawa pengetahuan yang sebenarnya berkaitan dengan konsep. Dalam teori ideanya juga, Plato membezakan pengetahuan daripada pendapat dengan menegaskan bahawa pengetahuan tidak mungkin salah, sedangkan pendapat mungkin saja salah. Satu lagi aspek penting teori idea Plato ialah bahawa sesuatu yang ketara hanya merupakan tanggapan yang berasaskan idea atau bentuk unggul. Dengan kata-kata lain, Plato mendasarkan tanggapan tentang sesuatu pada konsep. Terdapat 3 rumusan rasionalisme yang disebutkan oleh Plato. Yang pertama ialah terdapat persamaan dan pertalian antara falsafah dengan matematik dalam mencapai kebenaran. Rumusan yang kedua, selain alam fizikal yang dapat ditangkap oleh indera, ada dimensi lain tentang hakikat yang dapat ditangkap hanya oleh akal. Dan yang terakhir, alam tampak penuh dengan objek-objek matematik yang disebut Plato. Alam tampak penuh dengan objek-objek matematik yang disebut Plato ialah bentuk-bentuk. Bentuk sukar dinyatakan dengan beberapa patah kerana sifatnya yang bukan benda.
kerana sifatnya yang bukan benda, model unggul sesuatu yang wujud dan abstrak. Bentuk mewakili bukan sahaja benda konkret, bahkan juga sifat seperti keadilan, kecantikan dan kebaikan. Sekian, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Zulaika binti Azmar dan saya dari kos Interpersonal Communication Kod MC247. Di sini saya akan menghuraikan segala solusi khususnya dalam memantapkan fahaman rasionalisme menurut perspektif Islam. Antara solusi memantapkan fahaman rasionalisme menurut perspektif Islam, yang pertama, memperkukuhkan pegangan agama Islam menurutnya dalam diri setiap umat. Dengan berpandukan ajaran agama, seseorang boleh membezakan apa yang benar dan apa yang batil. Contohnya, sebagai pemimpin, jika sentiasa hidup rukun dengan agama, mustahil seseorang pemimpin itu melakukan kesalahan atau salah guna kuasa. Ini kerana dia sedar perbuatan sebegitu amat dilarang dalam agama dan pesalah akan mendapat azab dari Allah di akhirat kelak. Di sini, agama menjadi benteng atau perisai hidup seseorang pemimpin. Hanya dengan berpandukan agama, seseorang dapat menawarkan kesejahteraan, keberkatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Dalam ayat 3 Al-Quran, surah Al-Maidah, Allah berfirman, maksudnya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah ku redai Islam itu menjadi agama bagimu. Sebagai hamba Allah yang tentunya mengharapkan balasan syurga di akhirat kelak, maka peganglah ajaran agama sekukuhnya dan bawalah agama dalam setiap agenda kehidupan harian. Hanya dengan berpandukan pegangan agama sajalah yang boleh memberikan kesejahteraan, keberkatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Ingatlah selalu akan pesanan baginda Rasulullah SAW sebagaimana terkandung dalam sabdanya dan diriwayatkan oleh Abu Dawud yang antara lain sabda baginda bermaksud, janganlah memandang kecil kesalahan iaitu dosa, tetapi pandanglah kepada kamu yang menderhakainya iaitu Allah. Solusi yang kedua pula ialah institusi atau peranan ibu bapa terhadap anak-anak. Konsep kekeluargaan merupakan institusi kecil dalam masyarakat yang terdiri daripada ibu bapa dan anak-anak. Dalam pembentukan kekeluargaan dari perspektif Islam, ibu bapa merupakan salah satu batu lonjakan dalam pembentukan atau membentuk dan mendidik anak mereka menjadi insan yang soleh dan solehah. Ibu bapa merupakan contoh yang terbaik dan paling utama dalam hal akhlak dan penghayatan nilai Islam. Sekiranya ibu bapa itu menghayati ajaran Islam di rumah, maka ini akan menarik minat anak-anak untuk mengikutinya dan begitulah sebaliknya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hendaklah kamu pastikan anak-anakmu belajar agama dan hendaklah kamu baguskan akhlaknya. Dari segi perspektif Islam, dengan didikan ini juga mampu membantu anak-anak dari melakukan perbuatan serta larangan yang dilarang oleh Islam itu sendiri. Oleh itu, ibu bapa haruslah mendidik anak mereka sejak kecil lagi dalam memberi didikan agama dan akhlak yang baik supaya mereka menjadi seorang yang berguna kepada agama, masyarakat dan negara. Setiap didikan dan pembentukan sasiah seseorang anak bermula dari akar tunjang mereka iaitu ibu bapa. Sekiranya didikan yang diberikan dengan cara yang baik, maka eloklah segala tingkah laku mereka seperti mana sabda Rasulullah SAW, semua anak yang dilahirkan di dunia ini dalam keadaan suci bersih. Maka kesalahan ibu bapa lah yang menjadikan mereka Yahudi, Nasrani maupun Majusi. Sekian, terima kasih daripada saya. Yang baik itu datang dari Allah, yang buruk datang dari selainnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Azmi bin Zahid dan saya daripada kos MC242 iaitu Perhubungan Awam, dan sekarang saya akan meluruskan solusi yang ketiga. Solusi yang seterusnya ialah memperbanyakkan metode ajaran sistem matematik dan sains dalam segi fahaman Islam.
Dengan ini, mempelajari ilmu seperti matematik dan sains adalah benar-benar perlu selagi tidak bercanggah atau bercanggah dengan akidah Islam maupun terkeluar daripada syariah Islam ataupun tujuan maqasid syariah. Malah jika diteliti dengan teliti, ilmu-ilmu jenis ini juga benar-benar ada asas dan asasnya juga dalam Al-Quran. Kajian sains dalam konteks Islam dan mewujudkan sifat muhasabah seseorang dan memupuk kesedaran akal untuk keseluruhan umat manusia. Kajian akademik Islam juga dapat membantu dalam pelaksanaan syariah Islamiyah. Pelaksanaan ini akan berjalan dengan lancar sekiranya peraturan perhubungan sesama Islam dapat dibangunkan bagi menegakkan hubungan manusia dan Allah SWT, hubungan manusia dengan alam. Namun secara umumnya pemikiran saintifik dan epikal seperti ini kelihatan lebih jauh daripada kehidupan umat Islam hari ini. Yang kedua ialah menerapkan ilmu agama daripada zaman persekolahan. Dengan ini, guru harus mengambil inisiatif untuk merajui usaha mewujudkan persekitaran dan gaya hidup Islam di sekolah. Ibu bapa juga boleh menerapkan budaya hidup Islam di rumah dan membina budaya positif dan menerapkan dalam perbangunan jati diri dan akhlak anak-anak. Budaya positif ini akan diteruskan dengan wujudnya persekitaran di sekolah. Usaha ini juga memerlukan sokongan masyarakat dan media untuk mewujudkan suasana dan gaya hidup beragama, memandangkan pembinaan modal insan yang kuat iman dan jati diri perlu menjadi keutamaan untuk menjadi satu kumpulan pemimpin negara pada masa hadapan. Kita mesti menyokong usaha mewujudkan suasana keagamaan di sekolah untuk menyemai benih kebaikan dalam hati anak-anak, dan kedua-dua guru dan pegawai kementerian mestilah berjiwa besar untuk mempromosikan Islam sebagai agama yang unggul. Jadi sekian untuk saya. Terima kasih.